Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar bab 6, fungsi trigonometri. Jom kita belajar. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan subtopik yang pertama 6.1 iaitu sudut positif dan juga sudut negatif. Okey, perkara pertama yang kita perlu buat dalam bab ini ialah imbas kembali. Okey, kedudukan suatu sudut boleh dinyatakan dalam bentuk sukuan. Kita lukiskan paksi X, kemudian kita lukiskan paksi Y. Sudut diukur dari paksi X mengikut arah lawan jam. Jadi ini adalah sukuan pertama. Sambung lagi sehingga 180 darjah, itu adalah sukuan kedua. Sambung lagi sehingga 270 darjah, itu adalah sukuan ketiga. Sambung lagi sehingga 360 darjah, itu adalah sukuan keempat. Dalam fungsi trigonometri, kita ada dua jenis sudut. Okey, ada sudut yang bergerak mengikut arah jam. Okey, ada juga sudut yang melawan arah jam. Okey, maka di sini kita ada sudut positif dan juga sudut negatif. Baik, apakah arah putaran yang diwakili oleh anak panah berwarna merah dan biru? Jadi tadi saya dah terangkan. Okey, jadi kita tengok yang berwarna biru ni sebenarnya adalah mengikut arah jam, manakala yang berwarna merah adalah melawan arah. Jadi di sini kita ada sudut positif dan juga sudut negatif. Sudut positif ialah sudut yang melawan arah jam yang biasa kita gunakan. Sudut negatif diukur mengikut arah jam. Dua-dua sudut diukur dari paksi X yang positif. Paksi X yang positif ialah paksi yang ini. Baik, sekiranya dia bergerak melawan arah jam, maka dia akan ukur begitu. Okay, itu adalah melawan arah jam. Dan kalau dia mengikut arah jam, dia akan ke bawah. Okay, untuk yang ke atas, itu adalah sudut positif. Ke bawah, itu adalah sudut negatif. Kita lihat darjah 6.1 dan juga 6.2. Okay, di mana gerakannya dia menunjukkan kepada kita dari paksi X positif, okay, gerak ke sini, itu adalah 90 darjah. Dari paksi X positif, bergerak sampai ke sini, itu adalah 180 darjah. Dari paksi X positif, ikut lengkuk merah ini, sampai ke sini, itu adalah 270 darjah. Dan kemudian yang ini, itu adalah 360 darjah. Okay, begitu juga dengan negatif, bermula dengan paksi X, okay, pusing ikut arah jam, sampai ke paksi Y yang ini, itu adalah 90 darjah. Bermula lagi dari paksi X, ikut arah jam, sampai paksi X semula, itu ialah 180 darjah, negatif. Kemudian dari paksi X, ikut arah jam, sampai ke paksi Y positif, itu adalah negatif 270 darjah. Dari paksi X, pusing lagi, ikut arah jam, sehingga ke titik mula tadi, itu ialah negatif 360 darjah. Diberi pi radian ialah 180 darjah, tukarkan setiap sudut yang berikut kepada radian. Anda telah mempelajari bahawa hubungan antara degree dengan radian ialah kalau kita ada 360 darjah, itu adalah bersamaan dengan 2 pi radian. Maka 180 darjah adalah bersamaan dengan pi radian. Dari situ anda boleh cari 90 darjah adalah berapa radian. 45 darjah sama dengan berapa radian. Boleh juga cari 30 darjah sama dengan berapa radian. Bagaimana nak cari? Gunakan konsep nisbah.
Meneroka kedudukan sudut-sudut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Gerakkan slider yang berada di sini. Yang pertama kita akan lihat sudut 140 darjah. 140 darjah berada di sukuan kedua. Kemudiannya kita beralih kepada sudut 210 darjah. (210 darjah berada pada sukuan ketiga. Teruskan dengan 500 darjah melebihi satu bulatan kerana melebihi 360 darjah. Okey, sukuan kedua 330 darjah. Sukuan keempat 1000 darjah. Kita akan pusing dua kali. Sekali 360, kali kedua 720. Okey, dan 1000 darjah akan masuk ke sukuan keempat. Seterusnya 1170 sebenarnya adalah 1080, iaitu di paksi X campur 90, maka ia berada di paksi Y. Jadi tiada sukuan yang berkenaan. Seterusnya kita beralih ke sudut negatif. Negatif 150. Sukuan ketiga, negatif 550. Sukuan kedua, negatif 960. Sukuan kedua, negatif 850. Sukuan ketiga dan akhir sekali, negatif 607.5 darjah. Sukuan kedua. Okey, setelah kita lihat aktiviti penerokaan, kita perlu cari di manakah kedudukan 800 darjah. Okey, 800 darjah. So kita kena buat aktiviti seperti aktiviti penerokaan tadi, tapi kita buat secara manual lah, di mana anda lukiskan paksi X, kemudian anda lukiskan paksi Y, sudut positif, kita pun pusinglah ke atas kan. So kita pusing sekali 360, tak sampai lagi, pusing lagi sekali. So situ 720. 720 pun tak cukup lagi, kena naik lagi sikit. Okey, jadi berapa kali pusing tu? Ada 2 kali pusing. Maka kita kena tolak. Ni, 2 kali pusing. Okey, sebab 2 kali pusing Jadi kalau anda tak pasti berapa kali pusing, anda boleh buat perlahan-lahan. Kita tolak sikit-sikit. Mula-mula tolak 360. Kalau masih melebihi 360, tolak lagi sekali. Tolaklah sehingga nilai yang anda dapat adalah kurang dari 360. So bila ditolak, kita dapat 80 balance-nya di situ. Okey, jadi 800 ini sebenarnya adalah 2 bulatan. Ini 2 bulatan ini 2 bulatan. Tambah dengan 80 darjah. Jadi 80 darjah berada di sukuan pertama. So kalau kita tengok gambar yang kita lukis tadi, ini rupa gambarnya. Okey, ini rupa gambarnya. So kalau soalannya melibatkan pi radian, kalau soalannya melibatkan pi radian, kita akan tolak 2 pi lah. Okey, kita akan tolak 2 pi. So 2 pi ialah satu bulatan. Kita tolak 2 pi. So kalau tolak 2 pi, ada lagi melebihi 2 pi, tolak lagi sekali macam contoh A tadi kan. Kalau tak reti pi, ada satu cara. Macam aktiviti penerokaan tu, kita tukarkan daripada pi radian tu, okey, 19/6 pi radian, kita tukarkannya kepada darjah.
Okay, bagi yang tak pandai-pandai buat radian, then you boleh tukar kepada darjah. So dalam soalan ni ada satu je bulatannya. Okay, so tolak 2 pi je lah. Okay, jadi 19/6 tolak 2, kita dapat 7/6. Tu balance dia. Okay, tu balance dia. Maka 19/6 pi ni sebenarnya ialah satu bulatan campur lagi 7/6 pi. Okay, campur lagi 7/6 pi. Jadi dia berada di sukuan ke-3. Gambar rajahnya adalah begitu. Okay, sekali lagi peringatan, kalau tak pandai guna radian, boleh tukar ke darjah dahulu, baru kita selesaikan soalan.